Assalamualaikum dan selamat malam. Cikgu ucapkan kepada semua murid-murid, pertama sekali terima kasih kerana sudi untuk menonton video cikgu ni. Jangan lupa share, like dan subscribe lah cikgu punya channel ni, bagi semangat sikit cikgu buat video. Okey, jadi untuk kali ni ya, cikgu akan menerangkan kepada kamu Geografi Tingkatan 4 KSSM bab 12, iaitu tajuk pertumbuhan penduduk. Dia punya subtopiknya ialah konsep dan menentukan kadar pertumbuhan penduduk, part yang pertama. Okey, untuk tajuk ni cikgu bahagikan kepada dua bahagian. Jadi ini bahagian yang pertama, yang mana pada bahagian ini cikgu akan menekankan dua saja objektif, iaitu menjelaskan konsep pertumbuhan penduduk dan juga menentukan kadar pertumbuhan penduduk. Okey, jadi sebelum kita mulakan, cikgu nak kamu tonton dulu video YouTube ini supaya kamu lebih faham apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk. Okey, kita sama-sama tonton, okey. Jumlah penduduk Jepang mencapai lebih dari 126 juta jiwa. Jumlah ini turun drastis hingga 1 juta orang hanya dalam kurun waktu 5 tahun. 64% penduduk usia 18 hingga 34 tahun berstatus single dan cenderung tidak memikirkan urusan rumah tangga. Tak heran jika angka kelahiran di negeri Sakura ini mencapai 7,8 bayi per 1000 penduduk. Jepang pun dianggap sebagai negara dengan pertumbuhan penduduk terendah di dunia berdasarkan CIA World Factbook. Okey, jadi apa yang diceritakan di sini ya, di bahasa Indonesia. Kalau ada yang kamu tak faham, walaupun kamu orang Jawa, belum tentu lagi kamu boleh faham bahasa Indonesia ni, tapi cikgu faham. Okey. Jadi apa yang dikatakan di sini ialah Jepun ialah antara negara yang mempunyai kadar kelahiran yang rendah, yang mana dikata tadi penduduk muda dia tidak berkurang, tidak memikirkan hal rumah tangga. Okey, jadi Jepun salah sebuah negara yang menunjukkan trend kadar kelahiran dia yang semakin menurun ataupun rendah. So kita tengok lagi. Sebagai negara dengan ekonomi terkuat ketiga di dunia, keadaan ini bisa mengancam stabilitas ekonomi jika tak kunjung diatasi. Maka Okey, so dia kata masalah masalah penurunan kadar kelahiran ni akan memberi kesan kepada ekonomi negara dia. Dari itu, pemerintah Jepang membuat program khusus pencarian jodoh untuk mendorong para wanita dan pria single membina rumah tangga. Program ini bahkan punya maskot loh. Siapa yang single tu boleh pergi Jepun dan istrinya yang sering dijuluki The Great Warrior. Saya ada maskot. Maskot kahwin. Negara kedua adalah Jerman, angka kelahiran 8,5 bayi per 1000 penduduk, padahal jumlah populasinya lebih dari 80 juta jiwa. Indeks pertumbuhan penduduknya juga negatif, mencapai 0,16%. Jumlah kematian penduduk lebih tinggi dibanding kelahiran di Jerman, terjadi sejak tahun 1972. Jumlah penduduk Jerman banyak disumbang dari kedatangan pengungsi dari Afrika, Timur Tengah, dan kawasan lain dalam kurun waktu 2015 hingga 2016. Okey, dia kata Jerman ni, negara ni kadar kelahiran dia berkurang, ya. Populasi dia ni yang bertambah ialah migrasi, ya, orang daripada Afrika yang datang berhijrah ke negara dia. Negara yang terakhir masih datang dari benua Eropa, Yunani. Jumlah populasi negara para dewa ini mencapai lebih dari 10 juta jiwa. Yunani. Indeks pertumbuhan penduduknya negatif 0,03%. Krisis ekonomi yang melanda Yunani tahun 2015 lalu semakin memperparah laju pertumbuhan penduduk. Biaya hidup semakin tinggi sehingga karir lebih diutamakan. Hal ini berdampak pada angka kelahiran yang semakin turun tiap tahunnya dan saat ini mencapai 8,5 bayi per 1000 penduduk. Okey, dia kata negara ni yang semakin membangun menyebabkan rakyat dia lebih fokus kepada kerjaya dan telah menyebabkan kadar kelahiran di negara ini semakin menurun. Okey, so Okey, jadi itu tadi sebagai pengenalan apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk. Dia menceritakan tentang bagaimana kadar kelahiran di sesebuah negara yang semakin berkurang. Jadi kita nak tengok lagi dengan lebih mendalam. Okey.
Apa yang dimaksudkan dengan pertumbuhan penduduk? Pertumbuhan penduduk ini merujuk kepada perubahan bilangan penduduk yang sedang berlaku di kawasan tertentu, sama ada di kawasan setempat, dalam negeri ataupun secara global. Okey, dia menunjukkan perubahan bilangan penduduk, sama ada bilangan penduduk itu semakin bertambah ataupun semakin berkurang. Ini kita namakan sebagai pertumbuhan penduduk. Sekiranya dia semakin bertambah, maka kita namakan dia pertumbuhan penduduk positif. Sekiranya dia semakin berkurang, maka itulah pertumbuhan penduduk yang negatif. Pertumbuhan penduduk dunia meningkat dengan mendadak selepas Perang Dunia Kedua. Okay. Pertumbuhan penduduk di sesuatu tempat dipengaruhi oleh kadar kelahiran, kadar kematian dan juga migrasi. Okay. So migrasi ni maknanya orang berpindah ke sesuatu kawasan. Okay. So boleh ingat konsep pertumbuhan penduduk ini melibatkan perubahan jumlah penduduk di sesuatu tempat, yang mana kita mengambil kira kadar kelahiran, kadar kematian dan juga migrasi. Ini yang dinamakan sebagai konsep pertumbuhan penduduk. Okey, jadi kita boleh tengok di sini populasi penduduk dunia mengikut tahun pada tahun 1951. Okay, kita tengok dia punya jumlah bilangan penduduk ni 2,584,034,261 tahun 1971, 1991 dan juga 2011, di mana angka ini semakin meningkat. Ini menunjukkan penduduk global, penduduk dunia, populasi dunia kita ini semakin meningkat setiap tahun. Okey. Jadi dalam menentukan pertumbuhan penduduk ini, kita kena buat satu pengiraan, mengira apa yang kita nak kira. Kita akan kira pertumbuhan penduduk, kita akan kira kadar kelahiran. Okey, di sini ada kadar kelahiran, kita akan mengira kadar kematian, kita akan mengira pertumbuhan semula jadi, kita akan mengira migrasi bersih dan juga kadar pertumbuhan penduduk. Dan kamu kena faham apa dia setiap satu ini dan macam mana cara untuk mengiranya. So kita akan lihat satu persatu. Okey, pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk ialah jumlah lahir tolakkan dengan jumlah kematian dibahagikan dengan jumlah penduduk darabkan dengan 1000. Maka kita akan dapat jawapan per 1000 bermakna bilangan penduduk daripada 1000 orang. Okey, jadi di sini mungkin cikgu rasa kamu tak akan jelas sangat. Kita akan tengok contoh-contoh nanti yang seterusnya. Kita terus cikgu skip pada bahagian yang kedua, iaitu kadar kelahiran. Okey, ini yang penting. Okey, kadar kelahiran. Kadar kelahiran ni ialah jumlah bayi yang lahir pada sesuatu tahun dibahagikan dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun didarabkan dengan 1000. Ini dia punya formula. Jadi kalau kamu dengar, ingat balik video tadi tu, ada video YouTube tadi kan, dia ada sebut per 1000. Jadi cara mengira kadar kelahiran, formula ni kamu kena ingat jumlah bayi yang lahir pada sesuatu tahun dibahagikan dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut dan didarabkan dengan 1000. Apa dia kadar kelahiran? Kadar kelahiran dapat ditentukan dengan merujuk kepada kelahiran bayi yang lahir hidup bagi setiap 1000 orang penduduk pada sesuatu tahun. Okey. Contoh pengiraan kadar kelahiran di negara X pada tahun 2018. Kadar kelahiran pada tahun tersebut ialah 475,816 orang bayi yang lahir dan hidup. Okey, manakala jumlah penduduk di negara tersebut pada tahun 2018 ialah 28,334,135 orang. Jadi macam mana kita nak mengira kadar kelahiran dia? Kita gunakan formula yang ada di atas ni, iaitu jumlah kelahiran dibahagikan dengan bilangan penduduk pada pertengahan tahun tersebut didarabkan dengan 1000, maka kita dapat jawapan 16.8 setiap 1000 orang. Maka kita bundarkan 0.8 lebih daripada 5 jadi 17. Ini bermakna 17 orang bayi telah lahir bagi setiap 1000 orang. Bermakna setiap 1000 orang penduduk di negara tersebut melahirkan 17 orang bayi.
Okey, sekiranya kita nak mengubahkannya kepada peratus, ya, maka di sini kita boleh dapat 16.8 ini tadi, jumlah ni tadi per 1000 tadi ni 16.8 bahagikan dengan 1000, ya. Nah ni kalikan dengan 1000 jumlah penduduk ni tadi, per 1000 ni 1000 ni kita kalikan dengan 100. Okey, maka kita dapat 1.7%. 16.8 bahagikan dengan 1000 yang ni tadi, bilangan orang ni tadi, kita darabkan dengan 100, maka kita dapat kadar pertumbuhan penduduk, kita dapat kadar kelahiran penduduk di negara X ialah 1.7%. Jadi ini ialah pertumbuhan yang positif. Okey, kita pergi kepada kadar kematian. Okey, balik semula. Kadar kematian, ya, jumlah kematian penduduk pada sesuatu tahun dibahagikan dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun dan didarabkan dengan 1000. Jadi dia lebih kurang samalah macam kadar kelahiran tadi, cuma kali ini kita menggunakan data kematian. Ya, contoh pengiraan di negara X, jumlah mati ialah 129,327 orang dan jumlah penduduk di negara tersebut ialah 28,334,135 orang, dan cara untuk mengira kadar kematiannya ialah bilangan yang mati dibahagikan dengan jumlah penduduk negara tersebut darabkan dengan 1000, maka kita dapat 4.6 setiap 1000 orang, maka 0.6 ini kita bundarkan menjadi 5. Ini bermakna 5 orang bagi setiap 1000. Ini bermaksud penduduk di negara tersebut setiap 1000 orang akan ada 5 kematian. Okey, kalau kita nak ubahkannya kepada peratus, 4.6 kita bahagikan dengan nilaian 1000 ni tadi dan kita darabkan 100, maka kita dapat kadar kematiannya ialah 0.5% daripada jumlah penduduk di negara tersebut. Okey, seterusnya kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Okey, kadar pertumbuhan penduduk, kalau kamu ingat balik tadi, ya, dia melibatkan kadar lahir, kadar mati dan juga migrasi, ya. Tetapi apabila kita katakan semula jadi ini maknanya dia tidak dipengaruhi oleh migrasi. Kadar pertumbuhan yang hanya melibatkan kelahiran dan kematian sahaja. Okey, di sini ada salah ejaan, cikgu betulkan sekejap. Kadar keatian, okey, kadar kematian. Okey, tumbuhan penduduk, peratus kadar kelahiran kita tolakkan dengan peratus kadar kematian. Ini kita nak cari kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Okey, maknanya faktor lain kita tak ambil. Kita cuma ambil lahir mati. Okey. Jadi macam mana cara nak kira dia? Peratus kadar kelahiran tolakkan dengan peratus kadar kematian. Contoh pengiraan negara X, tadi kita dah kira dia punya kadar kelahiran ialah 1.7%, kadar kematiannya 0.5%, maka apabila kita tolakkan kita dapat 1.2%. Kadar yang lahir, bilangan yang lahir, peratus lahir ditolakkan dengan peratus yang mati, maka kita dapat 1.2%. Ini bermaksud pertumbuhan penduduk di negara tersebut masih positif dari segi kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Kadar lahir masih ramai berbanding daripada kadar yang mati. Positif. Okey, seterusnya migrasi bersih. Okey, macam mana cara nak mengira migrasi bersih? Bila kita sebut saja migrasi ini bermakna merangkumi dua keadaan. Migrasi ialah pindah. Kita ada dua, iaitu imigrasi, I yang bermaksud import, ya, iaitu migrasi masuk, dan juga emigrasi, E ialah export, iaitu migrasi keluar. Okey, jadi migrasi masuk ditolakkan dengan migrasi keluar, maka kita namakan dia sebagai migrasi bersih. So macam mana cara pengiraan dia? Tolakkan saja. Ya, migrasi, contoh di sini, ya, contoh pengiraan. Migrasi masuk 20,000 orang, migrasi keluar 5,000 orang. Jadi migrasi bersih bilangannya masuk 20,000 ditolakkan dengan bilangan yang keluar 5,000, bersamaan migrasi bersih 15,000 orang. Okey, jadi kamu kena ingat formula ni, ya, buat catatan pada buku nota kamu, ya, supaya kamu tak lupa cara mengira ni. Okey, seterusnya kadar pertumbuhan penduduk.
ataupun short formnya ialah KPP. Yang lagi satu tadi sepatutnya KPPS, kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Yang ini KPP, kadar pertumbuhan penduduk. Apa dia kadar pertumbuhan penduduk? Kadar pertumbuhan penduduk perlu mengambil kira nilai migrasi bersih yang dialami negara X pada tahun 2018. Tadi kalau kita kata pertumbuhan penduduk semula jadi kita tak ambil migrasi. Kita nak tengok dalam negara tersebut kadar lahir dan juga kadar mati saja. Itu kadar pertumbuhan penduduk. Kalau itu semula jadi. Yang ini kadar pertumbuhan penduduk. Maknanya dia merangkumi kadar lahir, kadar mati dan juga migrasi. So kita kena lihat ke semua data ini, macam mana cara nak kira. Kadar pertumbuhan penduduk semula jadi ditambahkan dengan migrasi bersih dibahagikan dengan jumlah penduduk darabkan dengan 1000. So formula ni kamu take note. Contoh pengiraan. Jumlah kelahiran 475,816, jumlah kematian 129,327 orang, migrasi bersih 15,000, jumlah penduduk negara tersebut ialah 28 bilion. Kadar pertumbuhan penduduk bilangan yang lahir ditolakkan dengan bilangan yang mati ditambahkan dengan migrasi bersih bahagi dengan jumlah penduduk darabkan dengan 1000. Formula ni kena hafal, kena ingat. Okey. Maka kita akan dapat jawapan. Lepas ditolak dan ditambah migrasi, kita dapat 361,489 dibahagikan dengan bilangan penduduk darabkan dengan 1000, maka kita dapat 12.8 setiap 1000 orang. 12 kita bundarkan, ini bermakna pertumbuhan penduduk di negara ini 13 orang bagi setiap 1000. Maknanya dalam 1000 orang ada pertambahan 13. So kalau 2000 orang, 13 dia dah jadi 26. Begitulah selanjutnya pertumbuhan penduduk. Kita ubahkan dia kepada peratus. 12.8 ni kita bahagikan dengan 1000 kalikan dengan 100, maka kita dapatlah pertumbuhan penduduk di negara ini ialah sebanyak 1.28%. Okey. So sampai sini saja. Cikgu harap kamu boleh faham, terutamanya formula, konsep cikgu rasa kamu boleh ingat. Dan formula ni lah, formula pengiraan ni. Macam mana cara nak mengira kadar kelahiran, cara nak mengira kadar kematian, nak mengira kadar pertumbuhan penduduk semula jadi, nak mengira migrasi dan juga nak mengira kadar pertumbuhan penduduk. Kalau kamu tahu bezakan apa maksud kadar pertumbuhan penduduk semula jadi, kamu tahu bezakan apa maksud kadar pertumbuhan penduduk, insya-Allah kamu tak ada masalah untuk mengira. So, sampai sini saja penerangan cikgu. Sekiranya ada yang kamu tak faham, boleh PM, WhatsApp, tanyalah di mana-mana yang kamu rasa sesuai, dan jangan lupa ulang kaji pelajaran, jawab soalan yang cikgu sediakan. So, jumpa lagi. Bye.